Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling luar biasa disebut sendiri oleh Perdana Menteri kita, iaitu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tak tahan lagi dengan tuduhan demi tuduhan yang dilemparkan terhadapnya berkaitan dengan Mahkamah Syariah dan enakmen Syariah. Akhirnya, Anwar tampil sendiri menemplak dengan mengatakan, "Dulu kamu buat apa?" Anwar bidas Perikatan Nasional kait petisyen syariah dengan kerajaan. Akhirnya cuba nak malukan Anwar Ibrahim, cuba nak kaitkan tentang petisyen syariah dengan kerajaan, akhirnya kena muka sendiri. Ini dikatakan oleh netizen sebagai memasang jerat dan termasuk jerat sendiri. Apabila mereka cuba mengaitkan petisyen syariah dengan kerajaan. Tapi Anwar kata, dulu kamu buat apa? Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri berkata, petisyen itu dibuat sebelum beliau mengetuai kerajaan. Jadi siapa ketua pada waktu itu, anda pasti tahu. Kenapa pada waktu itu tak buat apa-apa? Dulu kamu buat apa? Kata Anwar. Tapi sekarang pula kesana kesini menjajah, kononnya Anwar Ibrahim gagal untuk mempertahankan petisyen syariah ataupun mempertahankan syariah. Perdana Menteri membidas kumpulan yang cuba menunggang dalam isu petisyen mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 mengaitkannya dengan kerajaan pimpinan beliau. Anwar Ibrahim menjelaskan petisyen itu dibuat sebelum beliau mengetuai pentadbiran Putrajaya. Sebaliknya, Perikatan Nasional yang tidak bersuara ketika itu, kan dah hairan, kan dah kena. Cuba mengenakan Anwar Ibrahim, akhirnya kena pula diri sendiri. Itulah, tak terlihat kiri kanan, tak tengok kiri kanan dahulu, terus kenakan Anwar Ibrahim, akhirnya kena balik diri sendiri. Saya nak tanya, kata Anwar Ibrahim, saya nak tanya menteri-menteri termasuk Menteri Undang-Undang dulu. Dia buat apa? Agak-agak apa dia buat? Anda boleh kemukakan dalam ruangan komen. Dan ada beberapa netizen yang memberikan komen, kata mereka, sibuk untuk mempertahankan kerajaan dan terlupa tentang petisyen syariah tersebut. Jadi sesuailah pertanyaan Anwar Ibrahim ini dengan bertanya, saya nak tanya menteri-menteri termasuk Menteri Undang-Undang dia buat apa pada waktu itu, kata Anwar. Ada yang kata tak tahu. Bagaimana boleh seorang menteri jawab saya tak tahu dalam kes seberat ini? Ini satu jawapan menyelamatkan diri sebenarnya bila ditanya saya tak tahu. Itu adalah kaedah nak selamatkan diri, melepaskan diri. Tapi kata Anwar Ibrahim, bagaimana seorang menteri jawab saya tak tahu dengan kes seberat ini? Katanya di Dewan Rakyat mengulas kenyataan timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air ketika itu yang mengatakan tidak tahu. Semalam Tuan Ibrahim berkata, pihaknya membantah petisyen mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 selepas tidak menjadi kerajaan kerana ia kini sudah jelas dan telah dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Perikatan Nasional turut menganjurkan Himpunan Selamatkan Syariah di Istana Kehakiman, iaitu sempena pendengaran kedua petisyen yang berlangsung semalam. Saya tak dengar 1-2 tahun dulu ada jawatan kuasa ditubuhkan. Sekarang baru nak dihebohkan, tambah Anwar lagi. Anwar menegaskan kerajaan tiada masalah untuk perkara itu dibawa ke mahkamah supaya rakyat memahami harus ada peningkatan dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Tetapi saya kesal, kata Anwar Ibrahim, kerana ada percubaan seolah-olah ini tindakan kerajaan perpaduan sekarang, katanya. Pada 25 Mei tahun lalu, Nick Elin bersama anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman telah memfailkan petisyen bagi menyemak semula 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen tersebut terhadap Kerajaan Kelantan. Dua beranak itu mendakwa dulu 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan bertindan dengan Undang-Undang Persekutuan yang turut meliputi kesalahan sama.
Peruntukan itu antara lain ialah memusnahkan tempat ibadat, pelacuran dan pelbagai kesalahan seksual lain termasuk homoseksual, memberi keterangan palsu serta pemalsuan dokumen. Ketika itu, PAS menjadi sebahagian kerajaan yang dibentuk bersama Perikatan Nasional Barisan Nasional BN dan Gabungan Parti Sarawak GPS sebelum dibubarkan pada Oktober untuk memberi laluan kepada PRU 15. Jadi saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Soalan Anwar mudah saja. Dulu kamu buat apa? Anwar Ibrahim membidas Perikatan Nasional kait petisyen syariah dengan kerajaan. Yang lebih menghangatkan lagi soalan Anwar ialah, saya nak tanya menteri-menteri termasuk menteri undang-undang, dulu dia buat apa, kata Anwar Ibrahim. Ada yang kata tak tahu. Bagaimana boleh seorang menteri jawab saya tak tahu dalam kes seberat ini, kata Anwar. Tinggalkan komen Anda, apa pula pendapat Anda dengan jawapan saya tidak tahu itu. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini berita paling buruk sekali diterima oleh Gabungan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Dengan tajuk, setahun sudah Anwar jadi Perdana Menteri, ramalan Madani cuma 3-4 bulan tak menjadi kenyataan. Sebelum ini kita dengar ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dengan disokong oleh Barisan Nasional, GPS dan GRS, ada beberapa suara yang sumbang yang seakan-akan menjadi bomo, tukang ramal dan tukang ramal lah. Mereka kata kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan ini tidak akan mampu bertahan lebih daripada 3-4 bulan. Bahkan ada juga yang kurang pintar orangnya sanggup berjanji menceraikan istrinya kalau Anwar Ibrahim dapat bertahan. Dia yakin bahwa Anwar Ibrahim pasti akan ditumbangkan 1, 2, 3, 4, 5 bulan selepas dia menjadi Perdana Menteri. Ada yang kata bulan 10, bulan 8 dan macam-macam lah. Tapi nampaknya sudah setahun Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, lawatan ramalan yang mengatakan kerajaan Madani ini akan tumbang tidak menjadi kenyataan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah figur asing dalam politik Malaysia dan ketokohannya menerajui kepimpinan kerajaan persekutuan dalam tempoh setahun lepas terbukti dalam melancar atau melakar lanskap politik baharu dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap prinsip demokrasi. Ahli Parlimen Tambun itu memegang tampuk kuasa pemerintahan tak kala politik tanah air berada dalam ketidaktentuan berikutan keputusan pilihan raya umum ke-15. Julung kali menyaksikan tiada parti atau gabungan politik yang mendapat jumlah kerusi majoriti bagi membentuk kerajaan. Kebijaksanaan Anwar yang memimpin Pakatan Harapan PH berjaya meyakinkan Barisan Nasional BN dan Parti Politik Gabungan Sarawak, GPS dan Gabungan Rakyat Sabah untuk bersama-sama menyertai pembentukan kerajaan perpaduan, sekaligus membawa kestabilan dan merendahkan atau meredakan suhu politik serta melicinkan urusan pentadbiran Putrajaya. Penganalisis politik Mujibu Abu Muiz berkata, dalam tempoh setahun ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke-10 berjaya memimpin kerajaan pusat tanpa tekanan politik, keterlaluan maupun isu-isu berisiko yang menggugat atau mengganggu-gugat pentadbiran negara. Kejayaan Anwar mengembalikan kestabilan politik bukan sahaja penting dalam meningkatkan keupayaan kerajaan, malah lebih banyak kebaikan kepada negara, malah turut memulihkan kepercayaan rakyat kepada sistem demokrasi yang sebelum ini dianggap sakit dan tenat. Kata pengarah kanan Sains Politik Universiti Teknologi MARA UiTM, fellow penyelidik Ilham Center itu kepada bernama. Mewarisi tampuk kepimpinan negara, susulan gelora politik pasca pilihan raya PRU 14 menyaksikan negara dipimpin 3 Perdana Menteri berbeza dalam tempoh kurang 4 tahun. Pengurusi PH itu awalnya dilihat berhadapan tugas sukar demi atau dalam mengemudi kestabilan
bahtera kerajaan perpaduan. Ramai pemerhati politik serta menganalisis politik, malahan pemimpin politik sendiri menjadi ahli nujum, meramalkan Anwar bersama barisan jemaah menterinya cuma akan bertahan 3 atau 4 bulan saja sebelum tenggelam di badai gelombang hijau yang dibawa gelombang atau gabungan pembangkang Perikatan Nasional PN. Kerajaan-kerajaan terdahulu iaitu pasca PRU 14 sentiasa dalam keadaan ragu-ragu mengenai keabsahan mereka. Kini ragam politik tanpa henti itu tidak berlaku di bawah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang ada sokongan kuat di parlimen, jadi boleh fokus sepenuhnya kepada pembangunan negara, kata Mujibu. Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022, 5 hari selepas PRU 15 mengumumkan pelantikan 2 timbalan Perdana Menteri, iaitu pada 28 hari bulan dan 2 hari bulan. Pensarakanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polis UTITM Kedah Dr. Jamizin Zakaria menyifatkan Anwar yang juga Menteri Keuangan berjaya membentuk barisan kabinet dengan peluasan atau pengalaman luas dalam aspek pentadbiran. Ramai menteri heavyweight dalam kerajaan perpaduan ini satu bonus dan hasilnya pelbagai dasar baru seperti ekonomi madani dan lain-lain yang menyentuh kepentingan serta kebajikan rakyat berjaya diperkenalkan dalam tempo 1 tahun lebih ini, katanya. Jazimin pada masa yang sama menyifatkan pendekatan pendaftaran Anwar dapat menekankan prinsip tata kelola baik selain terbuka dalam menerima pandangan maupun kritikan, berjaya menambat hati rakyat yang kini menganggap suara mereka lebih didengari berbanding pentadbiran terdahulu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malaysia digemparkan hari ini dengan berita paling menduka citakan kita. Apabila disahkan, Ahli Parlimen Maran masuk IJN. Ahli Parlimen Maran Ismail Mutalib telah dimasukkan ke Institusi Jantung Negara IJN, kata Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul hari ini. Johari memberitahu Parlimen pagi ini bahawa Ismail sedang dirawat di unit rawatan rapi jantung ICCU hospital itu. Sebelum saya memulakan sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, saya nak maklumkan iaitu sahabat kita Ahli Parlimen Maran berada di Intensive Cardiac Care Unit ICCU IJN, iaitu Institut Jantung Negara. Beliau berkata ketika ini tidak boleh dilawati. Namun doa agar sahabat kita dilindungi Allah dan sembuh segera, katanya. Bagaimanapun Johari tidak menjelaskan lanjut keadaan kesihatan Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu. Saudara-saudara sekalian, kita ingin doakan supaya Ahli Parlimen Maran ini tetap sehat dan kuat dan tidak perlu diadakan pilihan raya yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Satu lagi keputusan yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia akhirnya diumumkan oleh Anwar Ibrahim. Satu konsep yang diadakan secara besar-besaran yang pastinya akan menelan belanja besar dan yang pastinya juga dapat mendatangkan keuntungan besar kepada industri hiburan Malaysia, seterusnya pendapatan Malaysia, iaitu konsep Coldplay akhirnya diumumkan. Anwar kata Coldplay sokong Palestin. Konsep diluluskan kerajaan yang lepas. Ini paling lucu. Ramai orang yang mahu, terutamanya beberapa pemimpin yang konon mereka memperjuangkan perkara-perkara tertentu. Dan ada juga pemimpin-pemimpin daripada gabungan Perikatan Nasional yang menggunakan isu konsep Coldplay mendapatkan sokongan daripada rakyat. Kata mereka, kerajaan sekarang menyokong konsep seperti itu dan tidak menghormati keadaan orang Palestin. Namun, rupa-rupanya ini yang berlaku. Konsep itu sudah diluluskan oleh kerajaan yang lepas, bukan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meluluskannya. Jadi, cuba tembak Anwar Ibrahim, tertembak pula kaki sendiri.
cuba malukan Anwar Ibrahim sendiri kena. Meludah ke langit, kena muka sendiri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa kumpulan muzik ternama dari United Kingdom, Coldplay, menyokong Palestin. Kenyataan itu dibuat selepas terdapat bantahan terbaru supaya konsert Music of the Spheres World Tour yang dijadualkan esok di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dibatalkan. Bercakap di Dewan Rakyat hari ini, Anwar juga maklumkan bahawa konsert itu diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Nak ulang sekali lagi, mana tahu ada yang cuba memfitnah kononnya Anwar Ibrahim yang meluluskan, kerajaan perpaduan ini yang luluskan. Rupa-rupanya konsert ini telah pun diluluskan oleh kerajaan terdahulu dan bukan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim yang ada sekarang. Kenyataannya dibuat selepas Mufti Wilayah Persekutuan Luqman Abdullah menggesa supaya konsert itu dibatalkan. Luqman dilaporkan menggesa orang ramai supaya tidak menyokong konsert itu kerana Coldplay dikaitkan dengan kumpulan tidak bermoral yang mempromosikan amalan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBTQ. Dalam jawapannya, Anwar memberi jaminan bahawa dia akan membincangkan perkara itu dengan Luqman. Coldplay ini antara kumpulan yang menyokong Palestin. Jadi ada masalah sikit. Mengapa harus dibatalkan, kata beliau. Kerajaan lalu telah luluskan juga. Jadi saya akan bincang dengan Mufti apakah keadaan ini. Saya akan berbincang dengan Mufti kerana ada polobi-polobi dari gerakan Palestin yang menyokong dan memberikan pandangan kepada Menteri Luar Zamri Abdul Kadir dan kepada pejabat saya mengapa dihalang kumpulan yang menyokong perjuangan Palestin daripada meneruskan pertunjukan. Oleh kerana ada beberapa isu lain yang tidak kita bersetuju, itu saya akan bincang semula, katanya semasa waktu soal Perdana Menteri hari ini. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal PN Machang mengenai pendirian kerajaan dalam isu penganjuran konsert Coldplay susulan kenyataan Luqman sebelum ini. Apakah ada satu dasar atau pendirian kerajaan untuk pastikan kita fahami keadaan semasa yang berlaku hari ini melibatkan Gaza? Soal Wan Faisal. Susulan pengumuman persembahan sulung Coldplay di Kuala Lumpur sebelum ini, beberapa pemimpin PN khususnya dari PAS mendakwa kumpulan British itu mempunyai agenda LGBT dan membantah persembahan itu. Penyanyi utama kumpulan berkenaan Chris Martin dikatakan kerap mempamerkan bendera pelangi yang sering dianggap sebagai simbol hak LGBTQ semasa konsert. Pada Mei lalu, Anwar mengalurkan keputusan Coldplay untuk membuat persembahan di Malaysia. Konsert Coldplay dijangka memberi manfaat pada ekonomi Malaysia dengan kehadiran ribuan penonton asing. Sementara itu, Singapura pula akan mendapat kesan ekonomi paling besar dengan penganjuran 6 konsert pada Januari 2024 di Republik itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cinta Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.